Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, kita sedang bincangkan atau mengupas bersama kitab 300 hadis bimbingan ke arah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang berada di rumah mungkin dapat kitab tersebut. Kitab ini boleh didapati di kedai sebagai contoh kedai buku Haji Hashim dan juga kedai buku Muslim Media dan sebagainya. Kita sedang bincangkan bab yang ke-16. Bab yang membincangkan tentang hak-hak persaudaraan. Apabila kita mengatakan tentang bab yang ke-16 hak-hak persaudaraan, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan atau telah kita mengambil beberapa hadis-hadis di dalam kitab ini ataupun di dalam bab ini. Antaranya adalah hadis di mana kita mengetahui bahawasanya setiap satu daripada kita adalah pemimpin. Hadis ke-165 yang lalu, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tidakkah kalian mengetahui bahawasanya setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian bakal dipersoalkan tentang pimpinan kalian. Seorang bapa adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Seorang isteri dan ibu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya di mana beliau itu bakal disoalkan di hari akhirat kelak. Bagaimana sikap seorang isteri di dalam rumah tangga bermuamalah, berurusan dengan suaminya dan bagaimana beliau sebagai ibu mendidik, menjalankan tanggungjawab di dalam rumah tangganya juga. Kemudian kita mengambil hadis-hadis seterusnya di mana kita lihat antara lain Nabi SAW juga telah menyebutkan seorang Islam itu adalah ibarat sebuah bangunan yang mana kita saling kuat menguatkan. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamithlil jasad, di mana seseorang Islam itu di dalam masalah belas kasihan, berkasih sayang dan saling membantu seorang mukmin ibarat satu jasad, di mana apabila di dalam sebuah jasad itu apabila kaki kanan merasa sakit, kaki kiri juga merasa sakit. Apabila satu anggota merasa sakit, Nabi mengatakan seluruh jasadnya akan turut berjaga malam. Seorang yang sakit gigi, bukan hanya giginya sakit, agak-agak dia boleh tidur malam ke tidak? Seluruh tubuh badan tidak dapat rehat. Itu contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi seorang Islam dengan seorang Islam yang lain,
perlu mempunyai sifat prihatin, perlu mempunyai sifat peduli. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah mengambil juga hadis di muka surat 120, hadis ke-170 di mana Rasulullah sallallahu mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Nescaya seorang Islam tidak boleh menzalimi seorang Islam yang lain. Siapa saja selagi mana dia itu seorang yang beriman, tidak boleh kita bersifat zalim dan menzalimi seorang yang lain. Bukan hanya demikian, dia juga tidak boleh menyerahkan saudara Islamnya ini kepada musuh Islam. Tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mendedahkan saudara Islam itu kepada kemudaratan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, seberapa yang terdaya di dalam kita menjalani kehidupan ini, usahakan jangan menzalimi orang. Seberapa yang termampu. Setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Ada sebagian orang mempunyai rezeki yang lebih daripada kita, itu hak dia yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Jangan kita menzalimi orang. Kerana kita bakal disoal di hari akhirat kelak. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian hadis yang terakhir sebelum kita menutup kuliah kita pada pertemuan kita yang lalu. Hadis yang terakhir yang kita mengambil adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, ketahuilah Allah Ta'ala membantu dirinya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa melepaskan satu kesusahan barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya, nescaya Allah Ta'ala kelak akan melepaskan kesusahan yang bakal dialami di hari akhirat kelak. Jadi dua perkara. Pertama, barang siapa membantu saudaranya, Allah membantu dirinya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana telah kita ambil pada pertemuan kita yang lalu sebelum kita menutup kelas, bahawasanya bantulah saudara kita. Kadang-kala di dalam menjalani kehidupan kita menghadapi kesempitan. Tak ada jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Kita terlalu fokus hanya masalah diri kita. Di dalam kesibukan kita menghuraikan, menangani masalah kita, jangan lupa masalah hamba-hamba Allah yang lain. Kerana tanpa kita sedari, apabila kita luangkan sedikit masa memikirkan masalah ummah, memikirkan masalah saudara Islam kita, tanpa kita sedari, kita dapat jalan keluar daripada masalah kita. Kenapa? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah Ta'ala akan membantu dirinya. Sebab itu kadang-kala kalau kita tak sedar, kalau kita tak sabar, kadang-kala para isteri katakan, bang, kita ni tak habis masalah kita, apa abang sibuk dengan masalah orang? Pasal kita tak lihat. Kita hanya lihat benda yang berada di hadapan. Kita tak lihat hikmah, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita menghadapi masalah, tak ada orang tak ada masalah. Kita menghadapi masalah, orang lain hadapi masalah yang lebih besar daripada kita. Kadang-kadang kita tak sedari. Senantiasa syukur nikmat Allah.
Barang siapa yang membantu berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala menunaikan hajat dirinya. Barang siapa melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan yang dia alami. Kemudian perkara yang ketiga, dalam hadis yang terakhir yang kita telah mengambil pada pertemuan kita yang lalu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup celah seorang Islam, seorang Muslim, menutup keburukan seorang Muslim, Allah Ta'ala akan menutup celahnya di hari akhirat kelak. Celah manusia tak usah kita dedahkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, telah kita bincangkan sebelum kita menutup kuliah kita yang lalu, bahawasanya kita tidak akan lepas daripada membuat kesilapan, tak akan lepas daripada membuat kesalahan. Tak ada orang yang sempurna. Pasti ada kesilapan yang kita lakukan, pasti ada keburukan. Cuma selama ini Allah Ta'ala tutup. Orang tak tahu. Allah Ta'ala tutup. Kita ni bukan baik sangat. Setiap insan, orang masjid sekalipun, ustaz, kiai, imam, semua ada kelemahan. Jangan sibuk dengan kelemahan orang. Kita bukan sempurna. Cuma selama ni Allah Ta'ala tutup celah kita. Tak perlu kita sibuk nak dedahkan celah orang. Tak perlu. Allah dah tutup celah kita. Allah tutup celah orang lain. Di kubur kelak, kita tak akan ditanya tentang urusan orang. Kenapa orang itu buat begini, kenapa orang itu buat begitu. Kita bakal ditanya tentang amalan kita. Setiap orang diuji dengan ujian yang berbagai-bagai. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang telah kita bincangkan. Kadang-kala kita tahu celah saudara kita, tahu celah kawan kita, tahu celah jiran kita. Tak ada faedah untuk kita menyebarkan. Dan barang siapa mampu tutup, kawal, tidak mau dedahkan celah orang. Walaupun, ini cerita sensasi ni. Lagi pula zaman sekarang, zaman social media, boleh dapat banyak likes. Boleh viral. Kalau kita viralkan kelemahan orang, nak di hari akhirat kelak, celah kita yang selama ini Allah telah tutup, didedahkan. Tak nak. Kalau kita tak ingin celah kita didedahkan, biasakan tutup celah orang lain. Walau kita mengetahui. Tak perlu kita dedahkan. Dan Rasulullah mengatakan, man satara musliman, barang siapa menutup celah keburukan aib seorang Muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Nescaya Allah Ta'ala akan tutup celah dia, aib dia, keburukan dia di hari akhirat kelak. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan para jemaah yang dirahmati Allah. Di hari akhirat kelak kita akan dapat melihat buku amalan kita. Kita dah bincangkan. Setiap satu daripada kita akan dapat buku amalannya. Setiap amalan akan didedahkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan amalan soleh sekecil debu akan dapat melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan amalan buruk walau sekecil debu akan diperlihatkan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Di hari akhirat kelak, sepanjang hayat kita, apa yang kita lakukan, terang-terangan atau sembunyi, akan didedahkan. Akan diperlihatkan. Kecuali orang-orang yang menutup celah saudaranya di dunia, tiba-tiba di hari akhirat censored.
Ada sebahagian riwayat hidupnya tiba-tiba tak didedahkan. Allahu Akbar. Kenapa? Apa amalannya? Tutup celah keburukan, aib seseorang di dunia. Allah akan tutup celah keburukan aibnya di hari akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kawal diri kita. Elakkan daripada banyak mengumpat. Elakkan daripada banyak menceritakan keburukan orang. Bahkan banyakkan muhasabah diri kita. Aku ini banyak dosa, aku ini banyak kesilapan. Jangan menyibukkan diri daripada menyebarkan keburukan orang. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu antara perkara yang telah kita kupaskan sebelum ini. Baik, kita menyambung perbincangan hadis seterusnya. Hadis seterusnya, hadis ke-172 daripada kitab kita ini di muka surat 121. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yang tadi kita telah kupaskan. Barang siapa membantu saudaranya, Allah Ta'ala akan membantu dirinya. Yang tadi telah kita kupaskan. Barang siapa memberi jalan keluar daripada masalah yang dihadapi oleh saudaranya, Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar untuk dirinya. Hadis ini mempunyai makna yang hampir serupa tetapi berlainan sedikit. Rasulullah mengatakan, "Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyenangkan, yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan menyenangkan dan memudahkan urusannya di dunia dan di hari akhirat. Bukan di hari akhirat, tapi di dunia dan di hari akhirat. Bagaimana? Mudahkan urusan orang. Jangan sukarkan. Mudahkan urusan orang. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala orang berhutang dengan kita. Orang berhutang, nak cari orang berhutang, kadang-kala mudah. Ketika nak berhutang, segala kata-kata manis. Nak bayar hutang, memang berat. Dah tak jumpa dah muka dia dah. Kadang-kala kita beri orang duit hutang, dia janji nak bayar sebulan kemudian, tapi tak bayar. Kita butuhkan tak? Kita tak terjejas buat masa ni. Memang betul dia wajib bayar, tetapi adakah sampai mendesak? Tak terlalu desak, kita masih dapat meneruskan kehidupan. Dia minta tolong, Pak Man, boleh tak beri saya peluang? Boleh. Permudahkan. Cuma kita pastilah tak nak orang pun ambil take advantage. Betul. Dalam sebahagian urusan, kadang-kala orang itu berjanji untuk melakukan sebahagian perkara untuk membantu kita, atau kita nak membantu dirinya, atau kita telah engage khidmat dia untuk buat kuih raya atau untuk buat kuih apa sekalipun, tetapi tak sempat dia buat kuih tersebut pada waktunya, atau kerana suaminya sakit atau sebagainya, kena bayar ganti rugi. Tak apa. Suami awak sakit, minggu depan kuih siap pun tak apa. Permudahkan segala urusan orang. Apa saja sekalipun para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam apa jua sekalipun yang mungkin kita tak terfikir, kadang-kala kita kalau ikut by book, awak kena buat begini dan begitu, tetapi kita permudahkan. Tolak ansur sedikit, tak apalah. Awak datang lambat sedikit, tak apalah, boleh masuk, tak apa, masuk. Tanpa kita sedari, satu ketika kita datang lewat, ikut
Sorry, dah pukul 9.30, pintu tutup. Pernah kita bantu orang memudahkan urusan orang. Apa lah encik, saya datang 1 minit lambat. Dia kata, masuk. Boleh masuk pula. Macam mana boleh masuk? Betul ikut law, pukul 9 dah tutup gate. Ingat suatu masa dulu, kalian pernah pemudahkan urusan orang. Nah, ni dia Allah Ta'ala permudahkan urusan kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam segala hal, permudahkan urusan orang. Pasti kita tak nak orang take advantage. Memang betul. Jangan take advantage kalau kita yang menerima sesuatu tanggungjawab, tugas, amanah, kita laksanakan seberapa yang termampu dengan sempurna. Tetapi kalau orang pula yang diwajibkan membantu kita atau sebagainya, sikit lebih kurang. Jangan terlalu strict. Nescaya satu ketika kita dapati Allah permudahkan urusan kita. Barang siapa yang menyenangkan, yassara. Ingat tak? Dulu orang tua tu pernah sering kali ajar kita apa doanya? Ya Allah, yassiru wala tu'assiru. Tu kan? Yassiru, ya Allah permudahkanlah, jangan menyukarkan. Yassiru. Rasulullah mengatakan, waman yassara, barang siapa permudahkan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala permudahkan urusannya di dunia dan di hari akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita lihat orang ni kalau dia ada masalah, ada saja jalan keluar. Ada saja Allah Ta'ala bantu dia. Kenapa? Aku kalau nak buat tak boleh. Tapi dia buat, ada saja. Rahsianya, dia permudahkan urusan orang. Tanpa kita sedari. Waman satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup celah seorang mukmin, Allah Ta'ala tutup celahnya di dunia dan di hari akhirat. Hadis tadi yang minggu lalu, pertemuan yang lalu kita ambil, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa menutup celah seorang mukmin, seorang muslim, Allah Ta'ala tutup celahnya di hari akhirat. Tapi dalam hadis ini, barang siapa menutup celah seorang mukmin, seorang Islam, seorang Muslim, Allah tutup celahnya di dunia dan di hari akhirat. Bukan hanya di hari akhirat. Di dunia lagi, Allah dah tutup celahnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah juga akan menolong seorang hamba selagi mana hamba tadi berusaha menolong saudaranya. Atau kalau ikut betul-betul terjemah, wallahu fi auni akhihi, wallahu fi aunil abdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa akan membantu hambanya. Makanal abdu fi auni akhihi, selagi mana hambanya itu membantu saudaranya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan betapa penting untuk kita saling bantu-membantu di dalam menjalani kehidupan ini. Kita sedang berada dalam bab hak-hak persaudaraan. Antara tujuan penulis membawakan hadis-hadis ini adalah untuk menunjukkan bahawasanya dalam Islam bukan hanya kita memikirkan yang penting aku makan, yang penting anak isteriku ada tempat tinggal, rumah ada aircon, katil empuk, rumah besar, kereta, Masya Allah, Tabarakallah, full stop. Yang lain, korang punya pasal. Tak. Dalam Islam bukan sedemikian. Ingat para jemaah, hidup ini sementara. Segala nikmat yang kita dapat adalah ujian daripada Allah. Adakah kita menjadi seorang yang bersyukur? Adakah kita menjadi seorang yang engkar, sombong, seperti mana pernah Rasulullah sebutkan hadis-hadis di mana seorang itu sombong, oh harta ini pasal aku usaha,
aku usaha, aku pandai, aku bijaksana. Semua aku. Dia lupa tentang pertolongan Allah. Allah tak izinkan, tidak berlaku. Allah tak izinkan kita kaya, tak akan menjadi kaya. Allah tak izinkan kita tidur lena, tak akan tidur lena. Allah Ta'ala tak izinkan kita punya rumah yang besar, tak akan dapat rumah yang besar. Semuanya dengan izin Allah. Kemudian, usaha yang kita lakukan. Allah tak izinkan, tak berlaku. Maka para jemaah, banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur. Jangan lupa daratan. Jangan lupa segala-galanya dengan nikmat Allah dan jangan lupa hak saudara kita. Hadis 173. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas hadis-hadis tadi yang kita terangkan tentang hak seorang Islam, hak di mana kita perlu membantu saudara Islam kita, di mana kita perlu menutup celah seseorang dan sebagainya, kemudian Rasulullah membawakan hadis seterusnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang, atau kalau ikut betul-betul terjemahan hadis, tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia suka untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang disuka untuk dirinya. Kalau dia nak tenang, dia pun nak saudaranya tenang. Kalau dia nak mewah, dia pun nak saudaranya mewah. Para jemaah yang dirahmati Allah, saudara ada berbagai. Setiap orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman bersaudara. Ini saudara besar. Tetapi lebih dekat lagi, minimum paling tidak keluarga kita. Adik-beradik kita. Kita lihat kadang-kala ya, sebagian orang antara adik-beradik dia, adiknya ke abangnya pun dia cemburu. Sehingga kadang-kala dia hidup mewah, Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Adiknya ke atau abangnya ke hidup sempit. Mereka peduli, tak kisahlah itu. Tak boleh para jemaah. Kita bakal ditanya. Tok Sah kata kita bakal ditanyalah. Dalam diri kita, tergamak ke kita melihat adik kita, anak kepada ibu kita sendiri yang kita sayangi, hidup susah. Kita senang. Kadang-kala sampai terputus air lampu tak mampu bayar. Pada jemaah yang dirahmati Allah. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian. Sehingga dia suka untuk saudaranya, apa yang dia suka untuk dirinya. Apa yang kelebihan, bagi rezeki. Kasih orang, saudara kita dapat merasakan nikmat rezeki yang Allah murahkan kepada diri kita. Biar mereka dapat rasa. Jangan kita lekuk, jangan kita kedekut. Lebih banyak kita kongsi, lebih barakah dan lebih Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Dan itu petanda iman kita. Kalau kita nak diri kita sahaja, bimbang-bimbang, itu antara contoh, petanda kurang sempurna iman kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis
174. An Muawiyah bin Jahimah anna Jahimata radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Daripada Muawiyah bin Jahimah bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jahimah mengatakan, "Ya Rasulullah, aradtu al-ghazwa wa ji'tuka astashiruk." Jahimah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang jihad fi sabilillah. Oleh itu aku datang mohon pendapatmu, petunjukmu." Beliau ingin pergi berperang. Ada yang melarang beliau mengikuti peperangan tersebut. Lalu Nabi SAW bertanya kepada beliau, Jahimah tadi, "Hal laka min adakah anda masih mempunyai ibu?" Jahimah mengatakan, "Na'am, ya, benar, ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Azamha fa innal jannata inda rijliha." Dampingilah dia, sesungguhnya syurga itu terletak di kaki ibumu. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini berlaku ketika peperangan, dan peperangan tersebut adalah peperangan di mana para sahabat telah cukup bilangan untuk mengikuti peperangan itu. Namun ada di antara mereka masih lagi mempunyai raqbah, keinginan untuk ikut peperangan. Dah cukup bilangan. Lalu Jahimah ini golongan orang-orang yang tak terpilih. Dia minta daripada Nabi SAW, "Boleh tak aku ikut peperangan?" Memandangkan bilangan telah cukup, Nabi tanya kepada beliau, "Adakah kamu mempunyai seorang ibu?" Beliau mengatakan, "Ya." "Jihad kamu bersama ibu. Ketahuilah, syurga berada di bawah telapak kaki ibu." Awqal Nabi SAW kama ruwiyah. Ya. Seperti mana apa yang telah berlaku, dan apa yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap atas kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebahagian ketika para sahabat itu wajib menyahut seruan jihad. Ada sebahagian ketika di mana seruan jihad itu walaupun berlaku, tetapi bagi orang ini dia masih lagi mempunyai ibunya, dan ibunya memerlukan khidmat beliau. Dan pada ketika itu, di antara berjihad fi sabilillah dengan menjaga ibunya tadi, di mana tak ada orang lain dapat menjaga ibunya, kadang-kala berkhidmat dengan ibu pada waktu sedemikian adalah lebih diutamakan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, walaupun jihad fi sabilillah adalah antara ibadah yang agung, akan tetapi untuk Jahimah pada waktu ini Nabi SAW menyuruh beliau mendampingi ibunya, berkhidmat kepada ibunya. Sesungguhnya fa innal jannata inda rijliha, sesungguhnya syurga itu di sisi telapak kaki ibunya. Maksud berada di sisi telapak kaki ibunya, cari keredaan Allah, cari syurga kalian di sisi ibu kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak yang masih lagi mempunyai ibu, cari keredaan ibu. Buat apa saja
untuk cari keredaan ibu, berkhidmat kepada ibu di mana kita tak mampu membalas jasa ibu. Ada sebagian ulama menjelaskan, kita tak mampu membalas jasa ibu kita kecuali dengan satu cara. Baru kita dikira telah membalas jasa ibu. Bagaimana caranya? Kalau ibu kita tidak beriman, kita ajak ibu kita sampai ibu kita beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan iman. Itu antara bagaimana dapat kita membalas jasa ibu kita. Tetapi di antara kita, ibu kita dah beriman dah. Kadang-kala masalah remeh-temeh. Masalah ibu kita pernah mengguris hati kita. Pernah berkata sesuatu yang mungkin kita tak dapat terima. Pernah begitu dan begini. Kita sampai pulaukan ibu kita. Wa'iyadzubillah. Maka kuliah di Masjid Qasim pada pagi yang mulia ini menyeru bagi anak-anak yang merasa ibunya ada melakukan kesilapan. Bagi anak-anak yang merasakan ibunya telah melakukan sesuatu yang dia tak dapat terima dan sebagainya, sampai seolah-olah dia ingin memulaukan, buang ibunya, sanggup derhaka kepada ibunya. Bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah, seperti mana kita mengetahui, seorang yang bukan Islam, dia masuk Islam, atau ibunya berada dalam keadaan kafir sekalipun, ibu seorang kafir masih lagi wajib kita melakukan kebaikan. Apatah lagi ibu kita beriman. Kadang-kala ibu kita tak ikut sunnah kononnya. Ibu kita tak solat kononnya. Atau ibu kita tak puasa, tak tutup aurat. Kita malu. Atau kita tak mau mendekatinya pasal ibu tak solat. Ibu kafir sekalipun menyekutukan Allah, wajib kita berbuat baik. Ini kan pula ibu kita tak solat, tak puasa, tak seperti kita. Kita belajar agama, mungkin ibu kita hidup zaman era yang berbeza, tak faham. Perkara remeh-temeh. Jangan para jemaah yang dirahmati Allah, tetap berbuat baik kepada ibu dan ayah. Penulis mengatakan dalam syarah hadis ini disebutkan dalam syarah Sunat An-Nasa'i, syurga terletak di bawah kakinya. Boleh diumpamakan seperti sesuatu benda yang di mana jika dia berada di bawah telapak kaki seseorang, dia tidak boleh diambil atau dicapai oleh orang lain. Bagi para anak, para insan yang masih ada ibu, itulah tempat mencari keredaan Allah. Syurga kita di sana. Jangan sampai ibu kita telah meninggalkan kita pada ketika itu dah terlewat. Selagi mana kita masih ada ibu, cari keredaan ibu dan ayah. Barang siapa yang ibunya telah meninggalkan dunia yang fana ini, ketahuilah ibunya menantikan doa daripada anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa sentiasa doakan untuk ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Jangan lupa, mereka memerlukan doa. Seperti mana hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathat." Sekiranya mati anak Adam, terputus amalan kecuali 3. Salah satu daripadanya apa? Doa anak yang soleh. Sayang tak ibu kita? Sayang tak bapa kita? Agak-agak bagi mereka yang ibu atau bapanya telah meninggal dunia, agak-agak contohlah ibu kita atau bapa kita pergi bermusafir. Pergi manalah? Pergi KL ke, pergi Kelantan ke, pergi Malaysia, Indonesia, Thailand.
Lalu dalam perjalanan terputus, duit hilang. Lalu kemudian ibu atau bapa kita telefon kita, nak, mak tak ada duit nak teruskan perjalanan, beg mak hilang. Mak tak ada makan, nak. Boleh tak transfer mak $100? Tergamak tak kita? Pedulilah. Pandai-pandailah mak cari makan kat sana. $100 aku nak pakai nanti duit makan, duit anak aku, duit nak bayar duit rumah. Mak minta $100. Pedulilah. Kita langsung tak nak kirimkan duit. Tergamak tak? Tak tergamak. Itulah yang kita lakukan kalau kita lupa doakan untuk ibu dan ayah. Ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia itu mengharapkan bantuan. Bukan wang ringgit, hanya doa daripada kita. Tapi kita hanya sibuk dengan keduniaan atau sebagainya, lupa panjatkan doa untuk mereka. Mereka menantikan doa daripada anak yang pergi ke masjid. Anak yang masih dapat teruskan puasa di bulan Ramadan. Anak yang masih lagi dapat meneruskan menjalani kehidupan dunia. Sedangkan ibunya telah pindah ke alam barzakh menantikan mana doa anakku. Kita tak peduli. Jangan tergamak sedemikian. Panjatkan doa. Biasakan para jemaah setiap kali dalam solat doa untuk ibu dan ayah. Allahumma ghfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Panjatkan doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa. Itu doa solat jenazah. Kita boleh doa tersebut setiap hari. Allahumma ghfir li ummi wa li abi. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa. Biasakan para jemaah. Jangan lupa doa untuk ibu dan ayah kita. Terutama sekali mereka telah meninggal dunia ini. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Bagi sahabat ini Jahimah, beliau berada minta izin daripada Nabi SAW untuk berjihad fi sabilillah. Nabi tanya, ibu kamu masih ada? Ya, masih ada. Maka dampingilah dia. Dampingi para jemaat. Zaman sekarang, zaman kadangkala, saya pernah sebutkan, terutama sekali kita hidup di Singapura, akan ada satu trend. Trendnya bagaimana? Ialah, barang siapa yang berumah tangga akan berpindah, beli rumah BTO. Alhamdulillah. Bina rumah tangga sendiri. Kemudian kita mempunyai anak, Alhamdulillah. Anak kita besarkan penuh kasih sayang. Apabila anak kita kemudian nak berumah tangga, mereka pun apply rumah BTO. Apply rumah sendiri. Maka kita yang mempunyai 5 anak atau 3 orang anak, satu persatu pindah. Akhirnya di hujung hayat kita, tinggallah kita sendirian. Dia akan berputar. Pindah. Tinggal kita sendirian di rumah. Pada ketika itu kita kesunyian menantikan, ada tak anak nak telefon, ada tak anak nak ziarah. Belum masuk alam barzakh lagi. Kadang-kala kita telah hampir dilupakan. Pada ketika itu, konsep tersebut, konteks itu, Rasulullah mengatakan, dampingilah ibu kalian. Maka setidak-tidaknya walaupun kita dah berpindah, telefon, tanya khabar. Kalau ibu kita berjauhan, tanya khabar, telefon, mesej, mak apa khabar, ibu apa khabar. Walaupun perkara mudah, makan apa hari ini, biasa berbual-bual, dampingi. Mungkin ibu atau ayah kita sedang kesepian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah tuntutan berbuat baik kepada ibu. Hadis seterusnya, hadis 175. An Jabirin bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah, anna rajulan qal, bahwasanya ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
innali malan wa waladan. Ya Rasulullah, ketahuilah aku mempunyai harta dan anak. Wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Dan ketahuilah bahawasanya bapaku hendak memusnahkan hartaku. Memusnahkan harta disebutkan. Tetapi dalam perkara ini ada yang mengatakan bapanya perlu menggunakan hartanya tadi. Seorang lelaki bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ada harta, aku ada anak, tetapi bapaku memerlukan hartaku ini atas perkara sesuatu." Atau bapanya tadi ingin mengambil hartanya tadi, menggunakannya. Apa yang aku harus lakukan? Rasulullah mengatakan, hadis yang masyhur, "Anta wa maluka li abik." Ketahuilah, awak ini, engkau ini, dan harta engkau milik bapamu. Dirimu dan hartamu adalah milik bapamu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Apa yang kita bawa? Sehelai sepinggang. Siapa yang dilahirkan tidak berpakaian, tidak berharta, keluar daripada rahim ibunya. Ibu dan bapanya membesarkannya. Bapanya mencari nafkah untuk membesarkannya. Sehinggalah daripada tidak berpakaian, dibesarkan, diberi pendidikan, jadi pandai, kemudian dihantar sekolah sampai ke universiti kadang-kala. Sampai jadi seorang yang berpangkat. Kadang-kala kita lupa. Suatu masa dahulu, titik peluh bapa kita yang memberikan nafkah kepada kita. Kemudian apabila dah dewasa, bapanya dah tak bekerja. Kita dah jadi anak yang mempunyai pangkat, gaji besar. Kadang-kadang lupa nak membantu, nak memberi bapa kita duit. Ibu dan bapa kita duit. Sehingga kadang-kadang bapa kita tak ada duit, terketar-ketar tanya, "Man, boleh tak bapa pinjam duit?" Boleh tak bapa pinjam duit, pinjam anak dia duit? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Untuk apa? Ada sebagian bapa memang tak dinafikan kurang bertanggungjawab. Ada sebagian bapa kadang-kala tidak pandai menguruskan wang ringgit, atau ada sebagian bapa membazir duit dengan merokok dan sebagainya. Tetapi ada sebagian bapa betul-betul memerlukan duit setakat untuk makan dan minum. Pasal ibu dan bapanya dah uzur, dah tak bekerja, perlukan duit daripada anaknya yang telah besar, yang telah dewasa, berpangkat, bekerja. Anaknya lupa nak kasih bantuan, nafkahi ayahnya dan ibunya tadi. Sampai bapanya kata, "Boleh tak bapa pinjam duit?" Tak malu ke kita? Bapa nak pinjam duit. Pak, bapa nak pinjam berapa? Bapa nak pinjam $50 nak beli beras. Okay, nanti bapa bila nak bayar? Bulan depan nak bayar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergamak anak bertanya bila bapa nak bayar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pernah tak bapa atau ibunya tadi berkata, "Dulu yang engkau beli susu, besarkan sekolah," seorang bapa tak tanya tentang bila nak bayar. Baru pinjam $50 beli beras atau nak bayar duit air lampu, bila bapa nak bayar? Ketahuilah, dirimu dan hartamu milik bapamu. Bererti, maaf katalah, bukan kata kita membolehkan kalau disalahgunakan, kat poket duit anak kita, bapa kita kalau betul-betul memerlukan, nampak duit kat poket anaknya, dia ambil duit tersebut beli makan, beras atau sebagainya, tak perlu minta izin. Ketahuilah Nabi mengatakan, "Ana anta wa maluka li abik." Diri kau sendiri dan hartamu milik bapamu.
Maka sebagai seorang anak, kadang-kala yang mempunyai ibu dan ayah yang telah uzur, apatah lagi yang dah tak bertugas, kepada siapa mereka nak minta? Tergamakkah kita kadang-kala kita lihat dalam sebuah masyarakat seorang bapa atau ibu yang telah uzur sampai sanggup terpaksa bekerja lap meja. Pukul 10 malam, uncle ni masih kerja kat kopitiam lap meja. Mana anaknya? Contoh. Anak dah besar, dah pindah, semua rumah BTO masing-masing, dah ada keluarga masing-masing, lupa tanggungjawab. Terpaksa mak kerja, bapa kerja, pada ketika bapa-bapa orang lain dapat duduk di rumah rehat, dapat pergi ke masjid, isikan hari-hari terakhir hidup mereka di masjid ibadah, tetapi ada sebahagian golongan masih lagi terpaksa bekerja untuk mencari rezeki seharian kerana anak-anak mereka lupa diri ibu dan bapa mereka. Jangan sampai demikian para jemaah. Saya tak menafikan. Seperti yang saya katakan, ada sebahagian ibu dan ayah yang tak bertanggungjawab, tak menafikan. Ada sebahagian ibu dan ayah kasih duit mereka boros. Saya tak menafikan. Ada sebahagian golongan demikian. Kita sebagai anak kadang-kala kita kena gunakan kebijaksanaan. Mak aku atau bapa aku very bad financial management. Apa kita buat? Aku kasih dia duit hari ni, habis besok. Apa kita buat? Ambil bil air lampu, potong gyro saya. Mak, bapa, air lampu bil, kasih saya automatic gyro. Tak perlu fikir tentang air lampu. Saya bayar. Jangan kasih dia duit. Bagi sebahagian golongan, mereka tak pandai management duit, kita pastikan ada sedemikian. Beras dah habis dan sebagainya, kita datang beli beras. Bawa beras pergi rumah ibu dan ayah kita. Biasakan para jemaah. Sekali-sekala pergi rumah ayah beli. Ayam ke daging ke beli. Bawa. Pasal bukan semua orang pandai financial management. Contoh, kemudian kasih duit sedikitlah. Ataupun apa kita boleh buat? Kadang-kala ibu dan ayah nak pergi masjid juga. Kadang-kala mereka tak ada kenderaan. Bak, ini EasyLink, gunakan EasyLink saya. Silakan. Dah habis, dia auto top up pakai akaun saya. Contoh, banyak perkara boleh lakukan. Dan dapat monitor EasyLink, mana dia pergi. Mana? Contoh. Jadi kita yang bijak ni, kita gunakan apa saja kemudahan yang ada. Kalau kedai kebetulan rumah ibu dan ayah kita berdekatan dengan kedai makan sebagainya, contohlah ada kedai makan tu ada top up card. Apa ini? Top up card, saya dah masukkan $50, bila-bila nak pergi makan, gunakan top card ini. Silakan. Gunakan. Kalau EasyLink boleh gunakan untuk top up, gunakan untuk makan dan minum. Jadi masalah kadang-kala kita berikan sebahagian golongan itu, kita kasih duit, memang tak nafikan bapak, sebahagian orang, sebahagian bapak pula, hari ni kasih duit, besok dibeli rokok pula. Ya Allah. Masih ada demikian. Jadi golongan-golongan begini, kita yang managekan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan lupa, Rasulullah SAW menyebutkan kepada saudara ini, anta wa maluka li abik. Diri kamu dan hartamu milik bapa kamu. Jadi kalau pernah satu ketika, dulu bapa kita pernah hutang kita atas sebab-sebab tertentu, lalu kita dah mewah hari ini, kalau tak perlu kita tuntut daripada bapa kita. Tak perlu kita tuntut. Apatah lagi kalau pinjaman itu adalah untuk mereka meneruskan kehidupan. Katakan bapak kita pernah, tapi ustaz, bapak saya pinjam saya $5,000 tau. $5,000. Waktu tu apa? Yelah waktu tu bapak nak beli katil ke, nak beli fridge baru ke, ketika renovation tak mampu bayar ke, contohlah. $5,000. $5,000 yang besarkan kau tu berapa ribu dolar dah dibelanjakan.
kalau kita tidak terjejas, walau $5,000, walau $10,000 sekalipun, anta wa maluka li abik. Rasulullah mengatakan, engkau dan hartamu milik bapamu. Dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga itu, pernah tak bapamu minta balik duit membesarkan kalian, menyekolahkan kalian? Tak. Tapi anak tergamak kadang-kala, Pak jangan lupa hutang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik para jemaah, kita sedang bincangkan tentang hak persaudaraan. Setiap orang beriman bersaudara. Barang siapa membantu saudaranya, Allah membantu dirinya. Itu saudara yang luar. Kalau saudara yang dekat, adik-beradiknya. Yang lagi dekat, ibu dan ayahnya. Kalau kita beri sedekah kepada orang luar dapat pahala. Kalau ibu dan ayah kita memang memerlukan bantuan, kita berikan duit kepada ibu dan ayah kita, pahalanya lebih besar daripada kita bantu orang yang tak kita kenal. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Walhamdulillah. Baik, kita mengambil hadis yang terakhir. Hadis ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna abarra bir sillatul waladi ahla wuddi abi. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik, sebaik-baik kebaikan adalah seorang anak yang menjalinkan hubungan persaudaraan dengan saudara yang dikasihi bapanya. Nabi SAW menyebutkan, bapa kita ada saudara, adik-beradik bapa kita. Siapa? Pakcik dan makcik kita. Antara amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita pereratkan tali silaturahim kaum kerabat bapa kita. Kerana daripada situlah ancestors kita. Daripada bapa kita, daripada keratas datuk kita, adik-beradik bapa kita. Kadang-kala seorang bapa seringkali dia diam. Diam bukan bererti dia tidak memerlukan hajat. Diam bukan bererti kadang-kala dia itu lemah. Kadang-kala tak kuasa nak bergaduh. Kadang-kala tak apalah, sikit lebih kurang. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau bapa kita ada adik-beradik, pereratkan tali silaturahim dengan adik-beradik bapa kita, dan itulah antara perkara yang disebutkan di sini, antara inna abarra bir, sebaik-baik kebaikan adalah silatul walad, di mana seseorang anak itu pereratkan tali silaturahim ahla wuddi abi, perhubungan dengan saudara yang dikasihi oleh bapanya tadi. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, kita bentikan perbincangan kita pada hari ini di muka surat 123 hadis ke 176. Kita sedang bincangkan tentang hak persaudaraan dalam Islam, dan kita telah mengambil beberapa perkara supaya dapat kita ingat bahawasanya kalau kita ingin Allah bantu kita, bantu saudara kita. Kalau kita ingin Allah permudahkan urusan kita, permudahkan urusan orang yang mempunyai muamalah dengan kita. Kalau kita ingin Allah Ta'ala menutup celah kita, keburukan kita, tutup celah orang. Allah Ta'ala akan tutup celah dan keburukan kita di dunia dan di hari akhirat. Dan jangan suka membuka celah orang. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita belajar bukan setakat untuk belajar. Apa saja pelajaran, ilmu yang kita dapat,
Cuba amalkan. Ada sebagian golongan pergi kelas sana, sini. Banyak kelas dia pergi. Banyak kitab dia baca. Tapi dia tak amalkan. Tak. Kuliah yang kita ingin adalah kuliah yang dapat membentuk diri kita. Kita belajar satu perkara, amalkan. Seberapa yang terdaya apa yang kita mengetahui, amalkan. Itulah ilmu yang barakah. Ilmu yang barakah adalah ilmu yang walau sedikit tapi bermanfaat. Ilmu yang dapat membentuk diri kita, akhlak dan budi pekerti kita. Kita ingin membentuk akhlak dan budi pekerti kita. Kita tidak ingin ada orang ada ilmu tapi akhlak dan budi pekerti buruk. Tak nak. Moga-moga daripada kuliah yang kita lalui di Masjid Qasim ini dapat membentuk akhlak dan budi pekerti kita, dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang mendapat keridaan Allah di dunia dan di hari akhirat. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri dan saya mohon pengampunan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa